ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan nikmat rahmat daripada Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Pada kuliah kita 2 minggu yang lepas, kita telah sebut berkenaan dengan bagaimana sikap para sahabat di dalam menahan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan dan ditegah oleh Nabi SAW, walaupun perkara tersebut ada di hadapan mata mereka. Bagaimana kita telah membawakan satu kisah riwayat daripada Al-Imam At-Tabari ketika mana pejuang Islam tiba di Yarmuk, ketika mana mereka berhadapan dengan raja yang hebat, lalu disambut dengan sutera sebagai alasnya, namun para sahabat tidak duduk di atas sutera tersebut kerana ada arahan dan larangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tidak bersama dengan mereka, tapi kepatuhan mereka kepada Nabi itu amatlah perkara yang luar biasa yang kalau kita tengok, kerana mereka kasih kepada Nabi dengan sebenar-benar kasihnya. Cerita pada malam ini bagaimana para sahabat bersegera menanggalkan sandal mereka ketika solat apabila melihat Nabi menanggalkan sandal baginda. Cinta seorang pecinta sejati tidak terbatas dengan melaksanakan arahan kekasihnya, bahkan terbatas dengan melaksanakan, bahkan dia sentiasa memerhatikan dengan penuh rindu setiap gerak-geri dan diam kekasihnya. Dengan penuh teliti dia mengamati setiap perubahan mimik muka dan isyarat mata kekasihnya. Kalau-kalau dia dapat mengagak sesuatu yang disukai kekasih lalu dilakukannya, ataupun sesuatu yang dibenci sang kekasih lalu dihindarinya. Demikian tingkah laku para pecinta sejati Nabi SAW, yang tidak hanya terhenti setakat melaksanakan perintah dan menghindarkan larangan sahaja, bahkan mereka mengikuti setiap perbuatan baginda. Mereka memerhatikan setiap langkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih, penghargaan dan rindu. Mereka melakukan sedemikian kerana bersungguh-sungguh ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apabila mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, dengan pantas mereka mengikutinya. Apabila mereka melihat baginda menghindari atau meninggalkan sesuatu, dengan pantas mereka menghindarinya. Salah satu kisah yang menarik yang membuktikan perkara di atas adalah kisah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata ketika Nabi SAW solat bersama para sahabat, baginda menanggalkan kedua-dua sandal baginda dan meletakkan di sebelah kiri. Ketika para sahabat melihat hal itu, mereka terus menanggalkan sandal mereka. Setelah selesai solat, baginda Nabi SAW bertanya, apa yang membuat kamu meninggalkan sandal kalian? Mereka menjawab, kami melihat engkau menanggalkan sandalmu, maka kami pun menanggalkan sandal kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberitahu bahawa di bawah sandalku itu ada kotoran. Baginda melanjutkannya, apabila seorang kalian datang ke masjid, hendaklah dia perhatikan sandalnya. Jika dia mendapati padanya kotoran atau sesuatu yang jijik, hendaklah dia menyapunya dan membuang kotoran tersebut, kemudian solat dengannya. Allahu Akbar. Besar sekali keinginan mereka untuk bersegera mengikuti baginda. Semoga Allah redha akan mereka dan menjadikan sekalian makhluk redha akan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Semoga Allah menjadikan kita pengikut dan meniti di atas jalan mereka ini. Baik. Yang pertama sekali tuan kitab kita ni sebut bahawa seorang yang mencintai seseorang, dia akan perhati kekasihnya. Setiap gerak-geri dia, bahasa muka dia, body language dia, bahasa tubuh orang panggil, mesti akan difahami oleh kekasihnya, sebab dia kasih dan rindu kepada orang. Kita mesti tahu orang yang kita kasih ni suka makan apa. Kita mesti tahu apa yang dia tak suka. Kita mesti tahu masa-masa mana yang dia lapang, masa-masa mana yang dia sibuk, kerana kita amat mencintai seseorang. Begitulah sikap sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Dia amati setiap gerak-geri Nabi, cara Nabi, diikut, ditulis dan diperhati dengan sebenar-benarnya. Oleh kerana itulah yang selalu saya sebut, walaupun golongan orientalis cuba untuk merendahkan martabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang boleh mengubah bangsa Arab, tetapi dia buang daripada Nabi Muhammad ini menjadi seorang nabi. Dia tulis sejarah Nabi dengan tidak tahu sumbernya. Kalau ada sumber sekalipun, dia pusing pengajaran daripada sejarah Nabi tersebut. Oleh kerana itu para ulama kita membersihkan tulisan-tulisan orientalis ini dengan membawa kepada kita sirah yang diberi nama fiqh sirah. Fiqh sirah, kefahaman berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Apakah yang perlu diambil oleh orang Islam berdasarkan kepada cerita-cerita yang disebut oleh para sahabat, cerita-cerita yang dinakalkan oleh para sahabat berkaitan dengan Nabi. Ulama terkemudian yang diambil, dia tulis fiqh sirah, kefahaman daripada tindakan Nabi SAW.
Sama ada perbuatan Nabi lahirnya daripada perbuatan Nabi itu hukum fiqh ataupun muamalah ataupun apa sahaja, sahabat catat dan sahabat tulis, sehinggalah pada hari ini kita boleh membaca tulisan tersebut dan kita mempunyai keyakinan kepada tulisan-tulisan hadis-hadis yang sahih ini yang menceritakan berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka cuba untuk mengatakan ada pemimpin dunia yang sehebat Nabi juga yang boleh mengubah bangsa mereka. Mereka buat mari tokoh Mahatma Gandhi, seorang pejuang kemerdekaan India, tapi mereka tak berjaya nak menyamakan dengan Nabi. Kerana tidak ada orang tulis Mahatma Gandhi ni tidur macam mana, dalam rumah dia macam mana. Orang hanya melihat di luar daripada fizikal dia, dengan pakaian, dengan pakai kainnya begitu. Dia pergi di rumahnya tidur macam mana, buang air macam mana, tidak ada orang tulis. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis. Nabi minum dengan tangan apa, Nabi makan macam mana, Nabi duduk makan tu macam mana, apa yang Nabi makan, Nabi kunyah, Nabi suka, semua ditulis. Tokoh dunia Abraham Lincoln yang menjadi pujaan, tokoh dunia nama Karl Marx yang menjadi pujaan bagi orang etis, semua tu tokoh-tokoh yang besar. Tapi bila kita suruh buat mari biodata hidup, ulasan-ulasan kehidupan dia yang diulas oleh pengikut-pengikut dia ataupun orang yang paling rapat dengan dia, tidak sehebat ulasan sahabat-sahabat Nabi terhadap tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab atas poin tadi lah, poin sahabat sayang ke Nabi. Dia tengok Nabi, dia perhati Nabi. Dan termasuklah dalam masalah ini, dia bukan sahaja mengikut perintah Nabi, tapi larangan Nabi pun dia perhati. Mereka perhati ini kerana mereka kasih dan mereka sayang kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Tapi umat akhir zaman ni dihidangkan kepada dia hak Nabi, dia kita tolak tepi, dia ambil hak lain. Mungkin dia rasa bahawa apa yang dia buat tu lebih mulia daripada apa yang Nabi ajar umat pada hari ini. Umat pada hari ini kita kata hak ni Nabi buat begini, Nabi baca macam ni. Siapa dia sebut ni, ada hadis daripada sahabat sebut Nabi begini, Nabi tak buat macam ni. Awak buat ni benda hak Nabi memang tak buat, Nabi buatnya begini. Sanggup dia menyanggah hak Nabi SAW, dia ambil hak orang lain dan dia mengatakan hak orang lain itu lebih terbaik daripada hak Nabi SAW. Adakah orang lagu ni kasih ke Nabi? Walaupun dia pakai jubah, walaupun pakai serban, tapi sebenarnya hakikat dia tidak kasih ke Nabi. Cuma zayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan yang menghiaskan dirinya, yang dia rasa dia tu sayang ke Nabi. Itu perilaku orang yang buat bid'ah. Itu perilaku orang yang buat bid'ah. Perilaku orang buat bid'ah ni, dia rasa bahawa apa yang dia buat tu hak agama, sedangkan apa yang dia buat jauh daripada dalil yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita baca kisah ni, bagaimana riwayat Abu Daud ni daripada Sa'id al-Khudri radhiyallahu, Abu Sa'id al-Khudri ni ketika mana dia solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah semayang Nabi buang selipar dia,
Nabi letak di tepi. Sahabat buang, letak di tepi. Ikut tu imam, ikut Nabi. Janganlah lepas ni tu imam garu pun tuan-tuan garu juga. Tu imam bergerak, sebab apa? Nabi sahabat buat begitu, imam tu bukan Nabi. Saya nak cerita ni bahawa sahabat ni dia ikut Nabi, ikut sungguh. Nabi buang selipar dia, Nabi letak di tepi. Sahabat tengok Nabi buang itu, mungkin ada arahan Allah Ta'ala suruh buang selipar ni, sahabat buang, letak di tepi. Sudah semayang Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi tengok sahabat selipar duduk tepi juga. Nabi tanya sahabat, selipar apa ni? Apa yang membuatkan kamu semua menanggalkan selipar kamu ni? Sebab apa? Dia kata, kami tengok Nabi buat, tengok semayang Nabi buang. Nabi tak marah, Nabi tak kata mun tak reti dah. Nabi cerita apa yang berlaku. Nabi kata, tadi masa aku semayang, Jibril mari kepada aku dan beritahu bahawa ada kotoran di bawah tapak kaki selipar aku ni. Lalu aku buang. Kerana seorang yang nak solat, dia kena bersihkan diri dan pakaian dia daripada terkena najis. Ini menunjukkan dalil bahawa seseorang tu boleh semayang menggunakan kasut dan selipar dia kalau tempat itu memang tempat orang pakai kasut dan pakai selipar. Boleh faham ni? Dengar sampai habis lah. Esok orang nak selipar atas masjid. Nah, dah ustaz kata begitu, boleh pakai selipar, pakai senang, tak payah buang. Dah. Tempat situasinya lain. Tempat kita ni ada dengan kapetnya, ada dengan apa, kotoran pun ada. Kotoran macam mana kalau kita buat naik debu apa buat atas kapet, lagi makin kotor kapet tu. Nesai kita tidak buang, kita buang selipar kita di depan tu dan kita naik dengan pakai kaki kita biasa. Adapun kalau kita musafir, jauh kita musafir dan kita nak sembahyang di atas rumput ataupun atas pasir yang tidak ada najis di situ, tengok selipar kita pun tak ada najis, nak buang selipar pun masalah, sembahyang pakai selipar, pakai kasut, tak ada masalah, tak ada masalah, asalkan kita itu ada wuduk. Dan setelah pun kita ambil wuduk, kita nak tajdid wuduk kita kerana terbatal. Kalau kita musafir, Nabi mengajar kita sapuh di atas kasut kita, sapuh di atas kasut kita, tak jadi payah, senang je. Kalau kita ikut hak Nabi SAW, itu ajaran Nabi, itu ajaran Nabi. Karena Jibril beritahu Nabi SAW pun buanglah dia punya kasut, letak di tepi. Ada masa semayang Nabi buka pintu pun ada. Dan ada masa semayang Nabi pegang tali unta. Itu riwayat. Jadi orang bising, kita semayang pegang handset. Sampai ke hari ni puak-puak tak reti ni, dia buat duk mainkan isu. Saya hari tu saya buat semayang tarawih, ceritanya 5 tahun lepas. Hari tu kebetulan kita tak ulang Quran ni, sebab ada masalah sikit. Nak ulang tu tak dan nak ulang bulan Ramadan semayang tarawih. Saya pun letaklah handset di sini, tutup line, kita tutup line ni, kita punya line ni kita tutup lah. Kata-kata orang baca masuk WhatsApp kan, letih juga nak jawab, terbaca juga, jadi kita tutup line dia ni, buat flight mode dia panggil, kita letak sini. Lepas tu waladdallin amin, kita pun ambil lah, tengok Quran dalam ni. Orang kata tu bid'ah tu, dia bid'ah, Nabi tak tengok handset tu. Kalau nak kira gitu, awak semayang atas kapet ni bid'ah juga ni. Nabi semayang atas pasir, atas sejadah tu tak boleh pakai, itu bid'ah.
Kalau kita nak cakap bodoh lah, tapi kita tak boleh jadi bodoh macam dia, dan tak boleh ikut kebodohan dia. Dia tak erti guna alat tu lain. Ni kita mengajar agama, tapi alatnya mikrofon. Zaman Nabi tak ada mikrofon ni, tapi Nabi duduk di tempat tinggi, sebab tu Nabi buat mimbar. Dalam musim haji, orang ramai mai ke Mekah, Nabi berdiri di atas Jabal Rahmah. Sebab apa Nabi berdiri di situ? Kerana orang ramai, Nabi perlu tempat tinggi baru suara sampai. Itu keperluan pada ketika itu. Dan saya yakin kalau ada orang pandai ke mikrofon hari itu, Nabi pakai mikrofon. Sebab itu kemudahan. Macam ni juga handset ni kita letak dalam ni lah. Kita tutup flight mode apa, bila kita nak baca Quran kita buat keluar. Apa yang jadi masalahnya? Kita pergi ke Mekah tu bukan handset, Quran tu dia pegang, dia kepik sini, dan tu dia baca. Sebab memang tidak membatalkan semayang. Oh, dia kata lebih pada 3 pergerakan apa. Awak mengaji 3 pergerakan batal, saya mengaji tak batal. Kalau benda khilaf, awak terima awak, saya terima hak saya, apa masalah? Pergerakan yang tidak ada apa-apa tu boleh jadi batal. Pergerakan tak ada apa-apa saja, dia tengok kuku saja lepas semayang, itu lain. Ini ada tujuan, ada tujuan. Tapi pok-pok ni masih dia kata Wahabi, dia kata Wahabi semayang tengok handset, semayang balas WhatsApp, semayang macam-macam, dia kata macam-macam, dia kata mungkin Allah Ta'ala beri pahala pada saya, mungkin sampaikan hari ni tak habis lagi tuduhan-tuduhan hak begitu. Sampai dia gelar ke saya, dia berkata Ustaz Android, dia kata, padahal saya pakai iPhone, tak pernah pakai Android. Dia kata Ustaz Android, dia kata, padahal saya pakai iPhone, tak pakai Android. Punya jahatnya tuduhan itu. Orang yang kata begitu, selepas saya memberi penerangan ini, saya serahkan batang tengkuk dia pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia. Dan jikalau dia bertujuan untuk memfitnah juga, untuk kata juga, saya serahkan batang tengkuk dia pada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang jawab. Setelah saya menjawab ni, kerana saya tidak boleh menutup mulut orang, tidak boleh menghentikan tangan orang yang menulis, tapi dia fitnah juga, kita serah pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi menyerahkan orang yang memfitnah dia, dan sebagaimana para sahabat menyerahkan orang yang berkata yang tidak bukan-bukan kepada dia, setelah dia membela diri dan menjawab, serah pada Allah. Apa nak jadi pun jadi. Baik. Jadi kalau kita tengok Nabi di sini, sahabat pun buka selipar dia letak di tepi. Sampai tahap tu sahabat nak ikut Nabi, bukan main-main lah. Baik, cerita yang kedua, seorang sahabat wanita menanggalkan gelang setelah mendengar ancaman Nabi SAW. Bukan lelaki sahaja yang mengikuti Nabi SAW, bahkan ada juga pecinta sejati daripada kalangan wanita yang mencintai baginda. Antara contoh yang membuktikan perkara ini adalah kisah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Abdullah bin Amr, bahawa seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak perempuannya. Di tangan anaknya itu terdapat 2 gelang emas yang besar. Lalu baginda bertanya, adakah engkau mengeluarkan zakat untuknya? Wanita itu menjawab, tidak. Baginda Nabi SAW bersabda, sukakah engkau pada hari kiamat nanti Allah memakaikanmu gelang yang diperbuat daripada api neraka? Lantas wanita itu segera menanggalkan kedua-dua gelang tersebut dan menyerahkan kepada Rasulullah SAW seraya berkata, kedua-duanya untuk Allah dan Rasul. Allahu Akbar, dia kata. Wanita beriman yang mencintai Nabi bukan sekadar mengikut arahan baginda mengeluarkan zakat 2 gelang tersebut, bahkan beliau melepaskan dan menyerahkan kedua-duanya kepada Rasulullah SAW sebagai infak di jalan Allah. Semoga beliau memperoleh keredaannya. Tengok sikap seorang perempuan zaman Nabi. Apa yang dia buat? Dia buat mari anak ke Nabi, tengok anak pakai gelang besar, kamu buat keluar zakat ataupun tidak? Nabi tanya gitu.
Tidak, dia kata tak ya Rasulullah. Rasulullah tanya soalan kepada engkau nak mengeluarkan zakat ni, sukakah kamu pada hari kiamat Allah Ta'ala memakaikan gelang dia buat daripada api neraka? Dengar api neraka tu buang-buang, ambil untuk Allah dan Rasul. Ni sikap orang perempuan zaman Nabi. Nah, sikap perempuan zaman Nabi. Orang perempuan zaman kita ni tak tahulah macam mana. Tak tahulah macam mana. Kadang-kadang dalam rumah tu banyak sangat sampai tak larat nak pakai. Daripada haluhnya sampai besarnya. Itu yang dia buat. Apa faedah dia? Oh, faedah dia bagus ustaz ni, kata simpan emas ni apa semua memang bagus. Tapi bagus lagi infak dan tinggalkan sedikit untuk mungkin keluarga kita, tinggalkan sedikit mungkin untuk perhiasan bagi orang yang suka perhiasan. Kalau dah lebih-lebih sangat, rantai tekok pun besar ni, pakar siapa lenduk tekok gitu. Buat jogging tepi sungai, jatuhlah sungai, kena akak dengan krin. Tuan kuruh je sebab rantai tu berat sangat. Duk pakai sini. Memang Allah Ta'ala hiaskan benda tu kepada kita. Tapi kalau banyak sangat, lebih pada had, dia telah menjadi tabarruj. Dia telah menjadi berlebih-lebihan. Jangan duk tiru orang dalam TikTok ke dalam Facebook apa semua tu. Orang kaya-kaya kita kata duk pakai gelang besar-besar. Cincin besar tu. Sakuk di hidung suami, hilang hidung. Cincin saja dah. Lepas tu dengan gelangnya lagi, dengan apa lagi. Kita nak ikut dia. Kita nak ikut dia. Adakah kita tanya, adakah itu yang disuruh oleh Nabi kita? Tidak. Memang orang perempuan suka kepada perhiasan, suka pada emas, tapi biarlah berpada-pada. Tidak, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan jadi tabarruj ni macam orang jahiliyah tu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan menonjolkan sangat diri dalam berpakaian. Orang perempuan ni dia ada maruah dia. Sebab tu dia mahal. Nak menikah dengan dia tu mahal. Bukan murah-murah. Ada hak jual tanah pun ada. Hak jual lembu pun ada. Nak menikah dengan dia bukan senang. Dia jadi hak kita. Orang perempuan hak pakai ketat-ketat ni, hak pakai buka aurat ni, itu murah tu, tak mahal tu. Itu murah. Kalau kita orang lelaki ni, anak kita ke siapa ke nak pergi minta dia, nak pergi minta perempuan begitu, kalau dia letak 12,000 ke 10,000 ke, mahal tu, patut RM12 je gitu. Sama harga dengan locing tu. Locing tu kan jual bakar-bakar tu. Nah, sebab apa? Sebab dia ada harga diri dia. Seorang lelaki yang membiarkan suami isteri dia pakai pakaian yang menonjol mata, maknanya dia dayus. Tak masuk syurga kan dayus, Nabi sebut tak masuk syurga. Biarlah kuat sunnah macam mana pun, semayang macam mana sekalipun, tapi kalau dayus satu hal ni tak masuk syurga. Cuba kita fikir orang lelaki ni. Kita nak biar isteri kita orang tengok dengan pakaian-pakaian yang tak senonoh. Ni musim-musim cuti nak raya Cina ni, pakai duk mandi kolam. Dia pergi biar isteri dia mandi kolam macam biar air tu. Berenang macam biar air tu. Dah, saya sebut terang-terang lah tuan-tuan biar tuan-tuan faham sikit. Suami boleh pergi rekod isteri berenang, suami pergi rekod. Masuk dalam TikTok punya bodohnya suami. Boleh sebutir malam ni. Tak retinya suami dia ni. Nak beritahu tuan-tuan semua, itu tak ada maruah. Perempuan zaman Nabi ni, dia punya maruah dia. Kita baca satu kisah lagi perempuan yang ada maruah ni. Para wanita merapatkan diri ke dinding kerana Nabi mengarahkan mereka berjalan di tepi jalan. Allahu Akbar. Jangan sekali menyangka tindakan seorang wanita beriman bersegera melaksanakan arahan Nabi SAW.
adalah fenomena yang jarang berlaku ataupun janggal. Tidak sama sekali. Demi Tuhan pencipta Kaabah, orang yang meneliti sirah para sahabat wanita, sahabiyah dia panggil, akan tahu sikap inilah yang tersebar di kalangan mereka. Ayuh kita dengar kisah mereka, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga daripada Abu Usaid Al-Ansari, bahawa ayahnya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum wanita ketika baginda keluar daripada masjid, sementara lelaki dan wanita bercampur di satu jalan. Menjauhlah kalian daripada kaum lelaki, kalian tidak berhak untuk jalan di tengah dan bersesak-sesak dengan kaum lelaki. Berjalanlah di tepi jalan. Lantas kaum wanita bersegera merapatkan badan ke dinding, sehingga kain yang mereka pakai tersangkut pada dinding kerana terlalu rapat. Sebelum kita berpindah kepada ciri keempat, elok kita berhenti sejenak, dia kata, kita bermuhasabah diri masing-masing. Adakah kita sama seperti para lelaki dan wanita pada zaman sahabat Nabi SAW? Berapa ramai daripada kalangan kita memulakan hari dengan membunuh sunnah, yakni dengan mencukur janggutnya. Berapa ramai wanita yang mengaku menganut agama Islam tetapi menyelisihi baginda dengan bertabarruj ketika keluar ke tamasya dan pasaraya. Bukankah ada sebahagian daripada kita, baik lelaki maupun perempuan, apabila sampai di sebuah negara asing, iaitu negara kufur, identitinya sudah tidak dikenali, sama ada dia Muslim, Yahudi ataupun Nasrani. Baik, cerita yang cukup menarik bagi kita pada malam ini. Yang tadi perempuan yang memang sinonim dengan emas, yang memang sinonim dengan perhiasan, tapi apabila mendengar Nabi SAW sebut begitu, dia sanggup bagi perhiasan dia kerana kasih dan cinta kepada Nabi dengan cara mengikuti arahan Nabi SAW. Kisah ni juga kisah perempuan juga. Allah. Kalau ada satu, boleh kita baca satu riwayat lagi, satu kisah lagi, yang mana apabila sudah semayang, sudah solat, ada satu ketika Nabi tidak mengizinkan orang lelaki ni paling ke belakang, sehinggalah perempuan bangun dan balik dulu, baru Rasulullah suruh lelaki balik. Kerana mungkin pada ketika itu jalan yang lalu tu, orang perempuan lalu jalan lelaki, jalan-jalan yang sama. Jadi tak boleh bercampur lelaki dan perempuan. Dia panggil ikhtilaf, campur tak boleh. Kalaulah keadaan yang rumit untuk memisahkan antara lelaki dan perempuan pada satu majlis dan sebagainya, boleh, tetapi dengan cara orang perempuan berjaga-jaga daripada lalu jalan yang dilalui oleh lelaki. Perkara ni banyak berlaku di majlis-majlis kahwin. Contoh, kita hak majlis sunnah ni, kalau majlis kahwin, biarlah ada kemah lelaki, kemah perempuan, dan satu lagi kemah keluarga, dia panggil. Lelaki, perempuan, keluarga. Panggillah orang jaga hak lelaki masuk sini. Kalau hak keluarga tu boleh duduk tengah-tengah, ataupun kalau hak keluarga lagi boleh duduk sama keluarga dia. Tempat ambil lauk nasi apa, kena jaga ikhtilaf lelaki perempuan. Bahaya. Nabi buat begini sebab ada sebab dia. Lalu perempuan ini, dia punya ikut arahan Nabi SAW, tak mahu lalu satu jalan yang bercampur lelaki perempuan apa, sehingga dia menjauhkan dirinya rapat ke dinding kerana takut bersentuh dengan lelaki dan sebagainya. Ini perempuan yang solehah sungguh, yang menjaga kehormatan dia. Bila kita baca kisah begini, jangan kita katakan bahawa Islam ini ala Taliban, ni agama padang pasir. Jangan. Hukum ini tidak dimangsuhkan. Perkara ini boleh diambil pengajaran sampai pada hari ini.
nak beritahu kepada kita semua, orang perempuan kalau tak ada keperluan apa untuk dia keluar, lebih baik dia duduk di rumah. Jika tak ada keperluan, kalau nak pergi keluar ikut-ikut masuk saja, nak pergi beli apa, tak tahu nak beli apa, saja nak tengok raung. Kalau dengan suami lainlah, suami duduk tepi, ni dia seorang-seorang masuk kat dalam anak tu, duk tengok nak beli apa makcik, tak tahu lagi, tengok dulu. Ni orang panggil tak ada tujuan. Kalau boleh elokkan benda yang begitu. Kalau pergi ke market nak beli ikan, nak beli apa, itu ada tujuan. Itu pun kena jaga aurat dan kehormatan. Itu pun kena jaga kita punya kehormatan kita. Tak boleh sewenang-wenangnya kita keluar macam lelaki, tak boleh. Trend pada hari ini orang perempuan kayuh basikal, kayuh gerek orang sini panggil lah. Macam mana tu? Macam mana tak macam mana? Dia tengoklah dia berkayuh tu macam mana. Tak potong, kita duduk belakang slow. Apa ni? Nak mari jadi tok imam, duk ikut orang perempuan kayuh gerek ni. Oi, nak baca wal asri pun pergi kat lain lah. Bertukar habis dah ayat-ayat. Tidak ada keperluan sebenarnya bersukan perempuan naik basikal dengan cara naik begitu, dengan pakai seluar ketatnya. Tak ada keperluan. Bagi saya tak ada keperluan. Banyak lagi benda dia boleh buat selain daripada kayuh. Kita nak sihat ustaz, nak sihat tu kayuh basikal kosong tu lah, basikal orang pun tak ada rumah tu, tak bergerak tu, boleh juga sebab dia perempuan. Kalau gitu tak bebas lah, tak bebas mau minta dengan Tuhan lah, berdoa supaya ubah jadi lelaki kalau boleh. Minta doa, ya Allah lah, puah dah jadi perempuan, lelaki pula kalau boleh. Sekarang ni masalahnya perempuan. Trend saya nampak memang jadi trend. Orang lelaki tak apa lah kayuh gerek rata-rata, tak apa. Tu pun kena jaga aurat juga tu. Kena jaga aurat juga. Ni orang perempuan kayuh gerek. Gerek tu dia menungging lah, nampak lah. Tak sepatutnya dia nampak. Lepas tu kita ni putu tasbih haji, piyah duk sengit gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Duk astagfirullah gitu, mata kau cerah. La haula wala quwata illa billah. Tak payahlah, tak payah. Tidak sesuai sukan kayuh gerek ni untuk perempuan, tak sesuai. Jangan ingat kepala je, jangan ingat rambut je aurat. Susuk tubuh pun aurat. Susuk tubuh kita ni, orang perempuan ni aurat. Bila kayuh basikal takkan nak pakai jubah. Tak pernah sabar masuk jubah dalam rantai tu, melekuk habis pecah muka-muka tu. Dia pakai seluar ketat pula. Kalau nak jogging, tak apa jogging, tapi pakai baju yang sesuai untuk jogging. Pakai baju yang sesuai untuk jogging. Lepas subuh tu, gitu orang jogging tu. Gelap-gelap lagi masa tu. Orang tak apa nampak lagi. Nak cerah-cerah sikit tak? Sudah cukup jogging. Itu nasihat saya dah, bukan fatwa saya, nasihat. Nak pakai tak pakai sudah lah. Tapi trend ni jangan bagi berlaku di kalangan orang perempuan. Jangan. Tak sepatutnya benda tu berlaku. Hari kahwin gitu juga, anak kita nak kahwin, anak perempuan kita, jangan lebih-lebih sangat. Jangan duk ikut sangat orang yang buat design apa, jangan duk ikut sangat. Dia menego. Kita bina keluarga anak kita ni, anak perempuan kita ni, hari kahwin tu pakai Masya Allah ketat. Kesian kata imam kat nikah tu. Nasib baik tu imam tu kecil manis. Nak akad nikah tu tengok dia pakaian pula dalam masjid, pakaian ketat-ketat tu dalam masjid. Ni apa benda ni? Budaya apa yang masuk di kalangan kita ni? Budaya apa yang masuk gini?
Boleh je orang perempuan nak pakai segok-segok hari dia kahwin, memanglah boleh pakai, tapi biarlah pakaian yang bukan nak suruh pakai jubah, tapi biarlah jangan ketat. Nak letak mahkota apa kau sikit-sikit tu boleh lah, kita kata dah, nak suruh bagi okey hari tu, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan sampai jadi macam upacara Hindu pula. Sampai jadi macam upacara Hindu. Kita hak ngaji sunnah ni biar ada beza sikit dalam bab ni. Memang payah. Allahu Akbar. Jadi untuk penutup pada malam ini, perempuan pada zaman Nabi SAW ini ada satu riwayat lagi, apabila mereka terima ayat menutup aurat, mereka ambil, berlari balik ke rumah mereka, mereka tarik tirai, mereka tarik langsir, tutup aurat mereka bila turunnya ayat. Bagaimana riwayat ada seorang perempuan tu, dia tak tahu lagi ayat tu aurat, tentang aurat tu. Bila orang kata pada dia, kamu tak dengar lagi Nabi sebut ayat berkaitan dengan aurat ni? Bila orang baca je pada dia, terus balik ke rumah, dia ambil tirai rumah dia tutup kepala dia dengan penuh rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hari ni bacalah ayat aurat ke apa ke, dia buat tak tahu. Apa jawapan dia? Kubur masing-masing, dia kata. Payah apa kalau mati kubur masing-masing? Awak malaikat tanya, saya malaikat tanya. Kalau kubur masing-masing gitu, kalau mu nak mati, mu duduk tepi kubur tu, lepas tu mu mapuh kerah pun kita tolak dalam kubur tu, senang. Masalahnya kalau mu mati, menyusah orang juga. Ada orang tukar mandi, mu tukar angkat kamu, maka kamu perlukan orang juga. Kalau kita nak cakap begitulah, tak ada rasa malu, tak ada harga maruah diri, tak ada. Zaman lah ni. Tambah-tambahan ada TikTok pula. Joget sakan juga moncik TikTok. Anak suruh berjoget, mak tolong berjoget. Mak tua dah, joget-joget tu gigi palsu pun nak luruh dah. Joget lagi. Bapa anak suruh berjoget. Zaman lah ni kan, zaman moden, zaman orang ada handset semuanya. Itu sebenarnya zaman fitnah kepada kaum perempuan. Kalau kita baca hadis Nabi, munasabah lah Nabi kata, memang betul lah Nabi kata, jaga anak perempuan. Orang ada anak perempuan, jaga anak perempuan dia, siapa Allah tak nak beri syurga tu munasabah. Sebab payah nak jaga anak perempuan yang payah. Saya pun ada anak perempuan. Benda yang kita tak tahu, kadang-kadang dia tahu lebih pada kita. Benda yang kita tak tahu, tapi dia boleh tahu. Kata, tengok di mana? Biasalah balik tengok Facebook, tengok TikTok. Nak pakai gini ni, macam mana nak pakai? Kenapa awak tak pakai gini sikit? Orang pakai gini balik. Ambil mana ni? TikTok. Cuba kita bayang. Anak perempuan payah nak jaga, susah nak jaga. Sampai kita bagi tahu ni tak boleh begini, pakai boleh pergi tapi tudung biar labuh sikit. Kita ni orang perempuan, kena nasihat selalu, kena bimbing selalu. Tu tak apalah duduk dengan kita. Cuba bayang anak-anak kita kalau duduk universiti tu, duduk di luar. Hanya Allah sahaja menjaga. Kalau kita daripada kecil ni kita tak jaga, tak beri faham dia aurat tu apa, kesan kepada buka aurat tu apa, dia rasa macam tak kisah. Dia pakai seluar jeans ketat-ketat pun rasa macam tak kisah kita. Dia pakai seluar macam ni, nampak tubuh dia pun kita tak marah pada dia. Kesannya boleh membawa ke arah maksiat yang akhirnya menjahanamkan keturunan kita. Na'udzubillah min zalik. Kita sambung lagi pada minggu yang akan datang insya-Allah pada ciri yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi dan mempertahankan syariat. Dia bawa juga cerita-cerita sahabat, lagu mana sahabat hidup dia ni mempertahankan syariat dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi